tanya mahir. Macam mana dia faham? Awak pun tak tahulah. Kau mungkin matematik yang diajar dulu ni tak betul kot. Cikgu ajar matematik ni tak betul kot. Apa pasal gitu? Patut bila dah getah tu dah marah. Tanya marah. Ini macam mana dia faham? Awak tak tahulah. Saya tak tahulah. Kau ada lagi pakar lain fikirannya. Itu saya tak tahu. Jadi patutnya kalau getah tu marah makna taya ataupun apa juga yang berkaitan dengan getah maknanya marah. Maknanya tidaklah reganya ghali jiddan walakin yakuni ani takhfif syuwayya. Ada berlakunya pengurangan sedikit. Bukannya maknanya ghali tapi mungkin saya kun rakhisan maka reganya akan menjadi marah. Jadi masalahnya ialah kalau orang tengin merentah itu jadi ni. Kalau orang merentah ni tengin. Ialah kalau bapak kita lah, memang bapak kita. Tapi kalau seorang bapak tu tengin, jawabnya tengin lah anak-anak. Tapi ada juga bapak tengin anak cerdik. Tapi ada juga anak tengin bapak cerdik. Atau ada juga bapak cerdik, maknya tengin, bapak tengin dengan anak-anak semua tengin. Ada juga. Jadi kita tak boleh nak kata apa zaman sekarang ni zaman kata orang memburu kepada Islam apa nama al-wasati, Islam pertengahan. Jadi mungkin pertengahan macam itulah gamaknya, barangkali maksud yang dipaham daripadanya. Jadi tuan-tuan, hadis ini Imam Nawawi sebut dalam kitab Imam Nawawi. Jadi tuan-tuan baca balik rumah kan ada kitab hadis Nawawi Arba'in hadis Arba'in. Hadis ada 42 hadis. Dia sebut arba'in tapi sebenarnya ithnani wa arba'un. Dia ada 42 hadis. Jadi ini hadis nombor 2. Panjang sikit tapi tidaklah letih ngapiannya. Pasal tidaklah bunyinya pelik. Bunyinya ditanya apakah itu iman, apa itu Islam, apa itu tanda apa nama ihsan. Apa itu dia mari soalnya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jadi ini makna di hujung hadis. Maknanya hadis dalam kitab Imam Nawawi yang disusun oleh beliau 42 hadis merangkumi kehidupan manusia. Nak membeli ayam ada dekat situ. Kalau kata nak cerita buat mudarat ataupun tidak ada dekat situ. Termasuklah tentang ni. Hadis mula-mula dia khabar tentang ni niat. Pasal nilai apa nama nilai niat tu besar. Tapi kalau kita rasa kita nak lebih jauh lagi bercara tentang niat contohnya, itu dirujuk pada kitab yang bernama kitab beliau juga namanya kitab Azkar An-Nawawi. Ada tengok kitab Al-Azkar An-Nawawi yang saya pernah mengaji dengan Tuan Guru Haji Umar Zuhdi tapi tak dan tamat. Pasal dia sakit kerana dipatuk oleh ular tapi umurnya panjang. Cumanya kami berhenti tak dapat dia tak ada ngajar kitab tu. Kitab Azkar An-Nawawi sampai agama lebih kurang di tengah-tengah kitab dia pun uzur tak ada ngaji sampai sudah pun tak ngaji. Lepas tu saya pun pergi ke Suria, tak ada lah maknanya menyambungkan pelajaran dengan Haji Umar Zuhdi sehingga saya pindah ke Jordan. Akhirnya beliau meninggal dunia tahun 1995. Jadi itu tentang hadis ya. Jadi tuan-tuan baca balik hadis ni dan mungkin hadis ini kira popular lah. Imam Nawawi sampai tak kahwin, tinggal banyak kitab. Tapi kita berkahwin-kahwin tapi apa kitab pun kita tak tinggalkan kepada umat. Saya pun belum nulis kitab. Dari satu hari ke satu hari nak tulis kitab faraid tapi tak tertulis-tulis. Sampai malam ini. Tak ada. Bukan tak ada pasal terlampau sibuk. Tapi iyalah, taklah macam mereka mahu sibuknya tapi kira sibuk jugalah. Dulu pun tadinya awak mikir sampai gamak tepin pun. Saya keluar dari rumah 6.30 tahun. Lalu nak pergi Sepang Pulih gamak mungkin 6.45 atau 6.48. Nak nyampe mari Meraban tepin juga ni. Jadi tak lain tak bukan meter tu lajukan sikit sampai ada 1.40. Kalau tidak tak sampai tuan-tuan. Betul penat tak semalam di Tanjung, hari Sabtu di Kuala Lumpur, hari ni mari sini. Jadi nak cakap pun rasa macam letih, rasa letih. Tapi kerana tanggungjawab tu kita datang juga. Jadi tuan-tuan bukan senang. Nak datang ajar pun susah.
Nak datang dengar pun susah. Yang tak dengar cukup senang. Itu cukup senang. Dia tak ada fikir. Ustaz datang ke, aku tak datang ke, aku makan. Dia apa aku tak ada fikir. Tapi macam saya ni macam inilah. Tapi umur tu panjang juga. Alhamdulillah. Beris kami tadi. Ada juga yang ris. Murah. Awak pun kejap potong, lepas tu dia potong, lepas tu awak pun potong, lepas tu dia potong. Sonok dia buat laju ni. Tapi tak tahu lah sama ni tak demo awak tak tahu lah. Wallahualam. Itu demo punya kerja lah, bukan kerja kita ya. Kerja kita pasang niat bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Jadi baca 3 kali pagi, 3 kali petang ataupun malam. Mudah-mudahan tak ada orang boleh bagi mudarat. Sama ada mari dari langit, orang duduk langit kerana dia yakin, ataupun di bumi kerana dia ialah apa nama, siapa nama mangkuk hayun sekor tu? Kasim Ahmad. Itu mangkuk hayun di bumi. Jadi kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. 36 tahun tuan-tuan mengkaji tentang Nabi. Fikir. 36 tahun dia mengkaji tentang Muhammad ini, dia buat kesimpulan 60% tak betul. Yang agak-agak dia betul itu 40%. Oh hebat dia kasih aman ni, bukan main. Dia kaji selama 36 tahun. Dia kata 60% je. 60% tak betul. Jelas tak betul. 40% sahaja maknanya kod kalau betul. Memang mangkuk hayun. Ini dia besok ni kalau mati besok. Nak semayang mayat besok. Tuan-tuan ya. Takbir kedua besok apa nak dibaca besok? Tak payah baca. Takbir kedua kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Besok aku mangga nak baca besok. Allahumma salli ala Kasim Ahmad. Ini kita pun tak tahu apa cerita, apa kejadian yang akan jadi pada ketika itu tuan-tuan ya. Jadi 2-3 orang telah jumpa dengan Kasim Ahmad, minta dia kembali kepada Islam, tapi rancangan itu menampak gayanya tak berjaya. Ini apa nak buat tuan-tuan ya. Kita pun tak nak juga orang masuk neraka, kita pun tak juga orang masuk syurga. Kita pun tak tentu juga kita masuk syurga. Tapi dah garanti, dah garanti. Cuma cepat atau lengah. Sebab Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata kalimah la ilaha illallah, faham dia tauhidnya, maka dia akan masuk syurga. Kado kan? Cepat ke, lengah ke, macam mana ke? Itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dah tak syiar, nak buat macam mana? Apa cara nak buat? Senang je lah, kabur tak syiar juga. Herih je sini. Apa lagi? Kalau dibiar pun dia makin merebak. Dia akan merebak 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 1000, 2000, 3000 menyusahkan kita. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalifah yang pertama yang kita baca pada bulan Ramadan. Bila kata al-khalifatul ula ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amirul mu'minin Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bila jadi khalifah dia di antara yang di bawah atau yang di jalannya, maknanya menyelesaikan masalah orang yang murtad. Jadi hebat daripada Abu Bakar. Walaupun orang kata dia ni tak macam Omar, tak bengkin macam Omar, tetapi dia punya ketegasan dia, kesungguhan dia ataupun kehebatan dia, maknanya dia perang orang-orang yang murtad. Kita hari ni mufti ramai. Tak tahulah apa dia buat, dia tidur ke, isap rokok ke, nangkap buaya ke, ataupun dia ngerih rimau. Kita pun tak tahu. Tak tahulah, kita ni bukan mufti nak cakap apa, cakap mengajar je lah. Boleh cakap pada tuan-tuan perempuan sahajalah, yang lain kita tak tahu. Jadi kerja kita kira settle. Kerja damai itu teman tak tahu, ana la arif. Itu demo punya kerja, demo bertanggungjawab lah. Jawablah besok. Besok ada as-su'al wa ba'din ada al-jawab. Yang no'e senang, yang nak menjawab itu besok yang Raban Tebin Pagulin Perin gitu. Ini hadis ni panjang tuan-tuan ya. Saya tengok tulisan ni bukan saya yang dah jadi tak nampak. Tulisan dia halus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ni pun panjang juga, akhrajul Bukhari
لا تقوم الساعة حتى تقتتلا فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعثوا دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكسر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر فتن ويكثر الحرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرض عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان. Sama hadis tadi ya. Tadi yatatawaluna fil bunyan. Ini dia kata yatatawalu, tak ada waw nun, tak ada melambangkan maknanya ramai. Ini dia seorang. Dia tak gunakan kalimah melafazkan jamak. Wa hatta yamurra ar-rajulu bil qabri rajuli fayaqul ya laitani makana. Wa hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at wara'aha an-nas wa amanu ajma'un. Fadzalika hina la yanfa' nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat في إيمانها خيرا ولتقوم الناس ساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يتويانه ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بليال لا لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي منه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها أخرجه البخاري. Jenuh baca ni panjang. Tidaklah sampai ke langit ketujuh tapi maknanya penat jugalah. Menungak kata orang Perak ya. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ni sahabat Nabi yang menerima hadis. Dipanggil dengan Abu Hurairah kerana dia banyak bela anak kucing. Kucing itulah bahasa Arab namanya hirrah. Tapi bila ditasghirkan, digantikan menjadi ismu tasghir, maka namanya ataupun perkataan bertukar kepada Hurairah. Maka sebab itu dia kata bapa kepada anak-anak kucing. Sehingga anak-anak kucing tadi ni dibela oleh Abu Hurairah masuk dalam ini panggil apa ni? Lengan baju. Dia kira bela kucing. Ni tuan-tuan kalau nak tiru Abu Hurairah, belalah kucing. Tapi jangan biar dia merayap rumah orang, dia berak di rumah orang. Bela kucing bagus. Tapi jaga, kena siapkan tempat berak dia. Kena bagi manggah yang patut dia makan. Tapi jangan bela lepas rumah orang, tengok rumah orang bangun baru tengok kucing. Rumah saya tu ramai orang bela kucing. Tapi dalam rumah pagar tu, ya Allah, ya Tuhan tu, ikut kucing. Kucing mana ada masuk universiti. Taskar pun tak ada pergi, pasti pun tak ada pergi, sekolah rendah pun tak masuk. Jadi maknanya kucing dia binatang. Bapa ataupun orang yang membela kucing. Jadi tuan-tuan kalau bela kucing, jaga elok, bagi makan, bagi minum. Kalau merebeh, ajar cara nak merebeh macam mana. Di mana boleh dia merebeh. Ada dia punya barang kan, ada dia punya bekeh. Lepas ada dia punya macam pasar tu, bela. Tapi susah. Saya bela anak. Dekat 2 tahun juga saya bela anak, akhirnya anak ni mati. Dia anak yang saya bela tu jantan. Dia coklat dengan putih lah, dia punya warna coklat putih. Lepas tu teringinkan pun dapat anak arnab. Pasal anak awak seorang. Anak pula Kuala Lumpur. Ni baru balik Sabtu dengan saya habis. Ni tengah cuti ni kan. Jadi ingatkan pun dapatlah anak arnab. Boboh pasangannya. Dapat tapi anak yang lahir semuanya mati. Orang punya arnab ni nak bela kena belajar. Jangan usik. Kalau dia beranak, jangan usik anak dia. Dia metor. Udah tak peduli anak dia. Mangkor kita. Jadi maknanya anak arnab ni lain macam. Tapi kalau dah besar boleh kita makan ya. Akhirnya arnab saya itu pun mati juga. Tinggal sangkor. Menyapa sangkor Ustaz? Sangkor arnab. Ini ialah sangkor arnab yang telah saya bela. Kerana pasal minat pula dengan arnab. Jadi tuan-tuan kalau ada belalah.
Tapi daging arnab ni bagus. Untuk orang lelaki, kalau dah lahir itu makan daging arnab, maka dia boleh mempowerkan kelelakian. Arnab ya. Carilah arnab. Tapi boleh makan juga, saya tak tahu tuan-tuan ya. Saya pernah makan di Suria, di Malaysia.